Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anesia Daulas dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 24 April 2021. Kita mulakan berita dengan situasi semasa COVID-19 di Sabah. 82 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 57,406 kes. 2 kes kematian direkodkan masing-masing di Tawau dan Sandakan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, 53 kes baharu berpunca daripada saringan kontak rapat, saringan bergejala 14, 10 kes daripada kluster sedia ada dan 5 kes lain-lain kategori. Sementara itu, seramai 184 pesakit sembuh, 970 pesakit masih menerima rawatan, iaitu 311 orang di hospital, 687 orang di PKRC dan 12 orang di pusat tahanan sementara atau penjara. Datuk Masidi juga berkata kerajaan negeri bersetuju menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kampung Bukit Belacon Segama Lahadatu bermula semalam seperti dijadualkan. Bagaimanapun, PKPD di Kampung Muhibah Raya Tawau yang sepatutnya berakhir semalam dilanjutkan hingga 8 Mei ini. Turut dilanjutkan PKP di daerah Lahadatu juga sehingga 8 Mei kerana bilangan kes baharu masih menunjukkan peningkatan. Mengenai statistik vaksinasi pula, seramai 42,726 orang sudah melengkapkan pengambilan 2 dos suntikan vaksin, manakala seramai 52,056 orang sudah menerima suntikan vaksin dos pertama dalam fasa pertama dan 7,397 yang lain menerima suntikan dalam fasa kedua. Sehingga semalam, seramai 444,926 individu sudah mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19. Orang ramai diminta segera melaporkan sebarang cubaan peniaga menaikkan harga barang untuk mengaut keuntungan berlebihan, khususnya barangan yang tersenarai dalam skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Aidilfitri berkuat kuasa 21 April hingga 20 Mei ini. 10 jenis barang tersenarai dalam SHMMP Hari Raya Aidilfitri termasuk ayam, telur, ikan, daging lembu dan kerbau. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Tuaran Saripudin Moleng berkata, SHMMP diperkenal sebagai antara langkah menyekat kenaikan harga barangan keperluan sepanjang musim perayaan. Justru beliau mahu orang ramai bekerjasama membantras sebarang kenaikan harga barangan, khususnya barang harga terkawal dengan membuat aduan melalui saluran yang betul. Jika ada berlaku kenaikan harga ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan ni barang-barang yang kita kawal ni, jangan simpan sendiri, salurkan aduan-aduan tersebut melalui pelbagai saluran aduan. Saripudin berkata demikian kepada pemberita RTM selepas membuat tinjauan harga dalam Ops Pantau pelaksanaan SHMMP di Pekantuaran. Mengenai tinjauan ini, Saripudin berkata ia bertujuan mewar-warkan kepada pengguna mengenai pelaksanaan SHMMP Hari Raya Puasa. Pengguna boleh mengemukakan aduan secara dalam talian atau menerusi alamat email tertera. Keluarga bangsa kemalangan tragik di kilometer 42 Jalan Kimanis Keningau 31 Mac lalu. Mazlan Francis Yohanes yang terkorban dalam kemalangan itu menerima faedah orang tanggungan FOT daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. FOT itu disampaikan oleh skuad Perkeso Prihatin diketuai Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia kepada Ibu Mertua Bangsa Naisah Muiz di Putatan. Melalui faedah orang tanggungan, FOT itu waris mangsa layak menerima bantuan pencen tunai sebanyak 90% daripada purata gaji semasa hayat mangsa. Ia melibatkan bayaran RM837 sebulan mengikut syar masing-masing sehingga waris mencapai umur 21 tahun. Saya lah yang menjaga cucu-cucu saya ini semua. Yang mana-manalah saya dapat jaga membantu diorang ini. Saya pun merasa banyak-banyak terima kasihlah di atas persumbangan diorang ini. Perkeso juga menyerahkan bayaran faedah pengurusan jenazah sebanyak RM2,000. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahelmi Yahya yang turut serta dalam program ini menzahirkan
penghargaan kepada tindakan pantas Perkeso membantu waris mangsa. Selain daripada bantuan skim Perkeso tadi, pegawai saya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat juga akan membuat semakan dan memproses bantuan kanak-kanak yang boleh diberikan kepada 4 orang adik-beradik yang ada ini. Selain Mazlan yang merupakan pemandu lori penunda tersebut, kemalangan maut itu turut mengorbankan isteri dan seorang anaknya. Manakala 4 lagi anak mangsa berusia antara 4 hingga 15 tahun terselamat, termasuk Muhammad Irfan Hisham Francis, 10 tahun, yang berkongsi detik cemas semasa kemalangan tersebut. Pertama tu, brek kami habis. Baru tu, bapa cuba brek-brek, tak dapat. Bapa terus jalan je. Kami jalan, terus bapa tekan yang berkasih berhenti tu, terus tu tayar tercabut. Kami mau pusing begitu, U-turn kedua, terus kami aksiden. Keberanian Muhammad Irfan membantu kakak dan 2 adiknya keluar daripada kawasan kemalangan telah menyelamatkan nyawa mereka. Tragedi berdarah Kampung Tan 2 dekat Lahad Datu dan Simunul Semporna yang meragut nyawa 6 wiranegara sudah 8 tahun berlalu. Namun peristiwa tersebut masih segar dalam ingatan balu mereka yang kehilangan tempat bergantung. Malah pengorbanan wiranegara yang terkorban juga tidak pernah dilupakan. Di Kota Kinabalu, Ketua Pegawai Eksekutif Eastern Sabah Security Command ESCOM, Dr. Jamaluddin Muhammad Ali meluangkan masa menyantuni balu kepada Allahyarham Sarjan Salam Tugiran, Marlina Utan di Taman Kingfisher dan balu Allahyarham Sarjan Mejar Baharin Amit Sumiati Suara di Taman Inanam Laut. Ini untuk menzahirkan rasa terima kasih kamilah kepada mereka dan juga untuk memberikan sedikitlah bantuan kepada balu-balu. Terima kasihlah kepada pihak ESCOM yang masih lagi mengingat kami dan sudi hadir ke tempat kami lah. Saya sungguh terharu, betul-betul saya rasa terharu. Walaupun kejadian ini sudah berlalu 8 tahun. Kita banggalah arwah tu pergi macam wiranegara kan. Kita ni cuma kongsi dia punya ni pengorbanannya kan. Itu yang buat kuat. Program ini akan diteruskan setiap tahun bagi memperingati jasa semua wiranegara yang terkorban ketika mempertahankan negara daripada pencerobohan militan bersenjata dari selatan Filipina yang mendarat di Kampung Tan 2 Lahad Datu 11 Februari 2013 dan serangan hendap di Kampung Simunul Semporna pada 2 Mac 2013. Jelajah Ramadan 2021 RTM Sabah di Keningau diisi dengan program mendekati golongan orang kurang upaya OKU dari Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK Keningau dan golongan B40. Program dirasmikan Adun Liawan Datuk Anwar Ayub Aman di Dewan Keningau Majlis Daerah Keningau. Bercakap kepada pemberita RTM, Datuk Anwar menyifatkan jelajah Ramadan ini bertepatan bagi membantu meringankan beban golongan memerlukan khususnya mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Kita alu-alukan program ini dan program jelajah RTM ini dan pada bulan Ramadan di mana kita menyumbang kepada masyarakat, kepada yang kurang mampu dan kepada anak-anak istimewa. Sementara itu, penerima bantuan jelajah Ramadan RTM masing-masing merakamkan ucapan penghargaan. Sempena dengan jelajah Ramadan ini, kami artis-artis lama dan baru telah mendapat sumbangan daripada pihak RTM sempena dengan 75 tahun ulang tahun RTM. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada RTM kerana tidak melupakan memberi sumbangan kepada kami yang terjejas COVID. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada RTM dan kumpulan Takaful Ikhlas kerana memberi sumbangan pada program jelajah Ramadan ini. Sumbangan kepada anak saya yang sakit buah pinggang. Jelajah Ramadan RTM yang turut dihadiri pengarah penyiaran Sabah Nur Ain Bakir ini diserikan dengan pelbagai aktiviti termasuk memasak bubur kodok ayam, rakaman lagu raya oleh anggota bomba dan penyelamat zon Keningau, persembahan kumpulan Baska Keningau,
Jabatan Kebajikan Masyarakat dan para pelatih PPDK Keningau. Lebih 300 penduduk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri N16 Karambunai menerima sumbangan berupa barangan dapur menerusi program Kembara Prihatin Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sumbangan diharap dapat meringankan beban penerima khususnya dalam bulan Ramadan. Sumbangan kepada sebahagian penerima disampaikan Adun Karambunai Datuk Yaakob Han di Dewan Kampung Gudon, Sepanggar. Penyerahan sumbangan akan diteruskan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK secara berperingkat. Saya menyerahkan amanah ini kepada pengurusi JPKK untuk diberikan mandat menyampaikan kepada mereka-mereka sasaran kita di kampung-kampung, iaitu mereka-mereka yang memerlukan. Sementara itu, penerima yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana sumbangan ini sedikit sebanyak meringankan beban mereka. Ucapkan terima kasih di bulan Ramadan ini atas bantuan yang diberikan saya dan juga seluruh kampung sini. Sekarang saya tidak sudah bekerja di rumah saja. Terima kasih banyak-banyaklah. Sekurang-kurangnya ia membantu menangani kesusahan kita, terutamanya pada sekarang ini dilanda pandemik COVID. Terima kasih dapat bantuan. Kamu sudi memberi sumbangan kami barang beras tu, minyak, gula, tepung. Bersyukurlah. Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Sibuga menyasarkan mengagih 2,000 bubur lambuk secara pandu lalu sepanjang Ramadan ini. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga, Muhammad Hamsan Awang Supain berkata ia diagihkan kepada golongan asnaf dan pengguna jalan raya di kawasan tumpuan awam. Program ini turut mendapat kerjasama Unit Pegawai Pembangunan Masyarakat UPPM serta Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO Sungai Sibuga. Turut diagihkan bantuan kepada 50 anak yatim dan balu selain bungkusan kurma kepada 50 masjid dan surau di kawasan Dun berkenaan. Pihak kita setiap minggu kita memberikan 500 set bubur lambuk kepada sasaran kita asnaf dan juga mereka kendaraan yang lalu ni lah. So seminggu ni kita set 500 set bubur lambuk. Muhammad Hamsan ditemui RTM selepas mengagihkan bubur lambuk di Pusat Komersial Fajar di Sandakan. Baik, sekian berita pagi Sabah. Segera daftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Lindung diri, lindung semua. Saya Anissa Dolas. Assalamualaikum dan salam hormat.